Kita tadi telah membangkitkan perkara di bawah peraturan mesyuarat 37/1 dan 36/12 berkenaan dengan perbuatan yang kita percaya dilakukan oleh Ahli Parlimen Padang Rengas, juga Menteri di Jabatan Perdana Menteri yang mengelirukan Dewan. Perkara ini berlaku ketika Padang Rengas menggulung perbahasan di peringkat Jabatan Perdana Menteri, perbahasan di peringkat dasar. Apabila kami, ahli-ahli Parlimen Pakatan Rakyat, berbahas mengenai isu tuntutan royalti minyak negeri Kelantan. Apabila kita meneliti semula jawapan yang diberikan oleh Padang Rengas tempoh hari yang menyebut berkenaan dengan sempadan negeri 3 Batu Nautika yang berdasarkan kepada Ordinan Darurat Kurungan Kuasa-Kuasa Perlu 1969 yang dikatakan menghadkan sempadan sesebuah negeri itu ialah setakat 3 Batu Nautika. Oleh kerana telaga minyak yang berada di perairan Kelantan itu melebihi 3 Batu Nautika, maka Menteri berhujah berdasarkan kepada ordinan ini Kelantan tidak mempunyai hak untuk membuat tuntutan. Kami di peringkat ahli-ahli Parlimen Pakatan Rakyat kemudian melakukan sedikit kerja rumah dan kemudiannya menemui Undang-Undang Malaysia yang disebut Akta 216, Akta Darurat dalam kurungan Kuasa-Kuasa Perlu 1979, di mana tertera di sana Seksyen 13/1 yang menyebut ordinan dalam kurungan Kuasa-Kuasa Perlu Darurat 1969 adalah dengan ini dimansuhkan. Ya. Jadi kita berpendapat pada ketika Padang Rengas memberikan jawapan itu, satu perbuatan mengelirukan Dewan telah berlaku. Oleh itu, hari ini kita bangun untuk meminta Dewan mengambil tindakan ke atas perbuatan Padang Rengas yang dianggap mengelirukan Dewan. Padang Rengas kemudian bangun membuat pengakuan untuk sedia disiasat. So kedudukan di situ. Betul KJ kan? Yang berhormat Saifuddin Macang tadi telah membangkitkan isu ahli Dewan Rakyat menyelewengkan Dewan, yang mana ianya jauh lebih besar isunya, sebab yang disebutkan oleh Yang Berhormat Macang tadi ialah seorang Menteri Kabinet yang mempunyai tanggungjawab di bawah perlembagaan untuk memberikan maklumat yang betul kepada Dewan Rakyat. Ini berbeza dengan ahli-ahli Dewan Rakyat yang bukan ahli kerajaan, yang bukan menteri timbalan menteri. Sebab kami walaupun pembangkang ataupun backbenchers BN sekalipun tidak ada tanggungjawab perlembagaan untuk memberikan maklumat tentang perjalanan kerajaan dan sebagainya. Jadi berbanding dengan isu awal yang dibawa oleh seorang backbencher BN Kota Belud atas peraturan mesyuarat yang kita dengar tadi berkaitan dengan Ketua Pembangkang, yang kita akan terus bahaskan, isu ini jauh lebih besar. Sebab apa yang disebut oleh Ketua Pembangkang boleh kalau hendak diulas, hendak dijawab, hendak diberikan fakta baru misalnya kalau ada, dilakukan dalam Dewan atau luar Dewan. Tetapi bagi seorang menteri untuk memberikan jawapan dalam Dewan yang bercanggah dengan undang-undang dan fakta sebagaimana YB Macang telah mula bangkitkan dalam Dewan tadi, ini adalah suatu kesalahan yang besar dan ianya selayaknya diberikan keutamaan yang lebih oleh Dewan berbanding dengan isu yang dibawa oleh Kota Belud. Dan kita akan memastikan bahawa apabila Datuk Seri Anwar yang diberi tempoh seminggu, sekiranya beliau dirujuk kepada Jawatankuasa Hak dan Kebebasan Dewan, maka kami juga daripada Pakatan Rakyat akan merujuk Datuk Seri Nazri ke Jawatankuasa Hak dan Kebebasan Dewan. Kita tunggu dalam masa tempoh seminggu, sekiranya mereka mengambil tindakan itu kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, kami juga akan menggunakan peraturan mesyuarat yang sama untuk merujuk Datuk Seri Nazri kepada hak Jawatankuasa Hak dan Kebebasan Dewan. Itu kami akan buat.
dan berdasarkan pada apa yang berlaku dalam Dewan tadi. Maksudnya Pakatan Rakyat sendiri mengiktiraf seminggu masa yang diberikan. Kita tidak mengiktiraf, kita menunggu penggunaan peraturan mesyuarat itu. Dan kita harap peraturan mesyuarat itu tidak disalahgunakan, kerana kalau itu boleh digunakan maka kami juga pada bila-bila masa boleh bangkit dengan peraturan mesyuarat itu untuk mengenakan ataupun mensabitkan mana-mana ahli yang berhormat terhadap kesalahan yang mereka buat pada ketika itu.